Dalam sebuah filem terdapat berbagai jenis komponen dan watak, antaranya seperti watak utama, watak dinamik, watak pipih, watak protagonis, watak antagonis dan sebagainya. Setelah berbincang, akhirnya kepada kami bersetuju untuk memberikan contoh dan menerangkan sedikit tentang jenis-jenis watak berdasarkan filem Nujum Pak Belalang. Kisahnya kunun di beringin rendang, perihal tuk nujum yang dah terbilang, telek menelek semua temberang, ahli nujum Pak Belalang. Jadi dalam setiap penceritaan yang ada, watak utama merupakan watak yang paling penting dalam sesebuah jalan penceritaan. Kerana apa? Kerana kebiasaannya pengarah ataupun pengarang akan menumpukan ceritanya terhadap watak utama ini. So kebiasaannya jikalau terdapat sesebuah jalan penceritaan, mesti akan ada seorang watak utama. Sebagai contohnya dalam cerita filem Nujum Pak Belalang. Dalam cerita Nujum Pak Belalang ini, jelaslah bahawa Pak Belalang itu adalah watak utama dalam filem tersebut. Bagaimana pengarah menceritakan kehidupan Pak Belalang ini daripada seorang yang bernasib malang, lalu tiba-tiba daripada satu titik perubahan itu, Pak Belalang dapat mengubah nasibnya daripada seorang yang malang dan miskin itu kepada seorang yang senang dan juga kaya, dan akhirnya dengan kebijaksanaan anaknya iaitu Belalang, Pak Belalang ni akhirnya dapat menyelamatkan puteri raja dan seterusnya dapat mengahwini puteri raja tersebut. Jadi kebiasaannya dalam watak utama ni, dia terdapat dua jenis watak utama, iaitu watak utama protagonis dan juga watak utama antagonis. Jadi dalam cerita Nujum Pak Belalang ni, Pak Belalang itu adalah seorang protagonis, iaitu yang seorang yang membawa sifat-sifat baik, ataupun dalam kataan moden sekarang ini adalah seorang hero dalam cerita tu. Bagaimana Pak Belalang itu daripada from zero to hero, bagaimana dia dibantu oleh kebijaksanaan anaknya iaitu Belalang dapat menyelesaikan teka-teki yang diberikan oleh negeri sebelah dan juga misteri penculikan puteri raja. Jadi kebiasaannya dalam sesuatu penceritaan itu, pengarah mesti akan memfokuskan ceritanya kepada watak utama yang telah diberi itu. Hai, nama saya Wenari Mario. Hari ini saya akan menceritakan berkaitan watak protagonis. Watak protagonis adalah watak baik, di mana watak ini akan menggerakkan cerita ini ke arah yang positif. Bagi mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat video contoh untuk watak protagonis ini. Belalang? Belalang? Mari kita. Belalang. Sekarang kau pergi cari seberapa banyak orang miskin, ya? Bapak hendak mesti. Pilih. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk engkau, dua untuk aku. Mesti kita tahu siapakah yang memegang watak seperti dialog tadi dalam filem Nujum Pak Belalang. Tetapi sejauh mana kita tahu nama jenis watak yang mereka lakonkan dalam filem ini? Sebelum kita cerita lebih lanjut mengenai kedua-dua pelakon ini, apa kata kita fahamkan dahulu nama jenis watak dan maksudnya dalam lakonan mereka. Jenis watak yang mereka bawa dalam filem ini ialah watak antagonis. Antagonis didefinisikan sebagai watak jahat ataupun sisi gelap yang berperanan untuk mewujudkan konflik dan sememangnya bertentangan dengan nilai hidup watak protagonis, iaitu watak baik dalam sesebuah cerita. Antara contoh yang kita boleh lihat dalam watak antagonis ialah seperti penjahat, penyamun, perompak, pemarah dan sifat negatif yang lain. Kami penyamun di dalam ini negeri, kerja merompak, menciluk dan mencuri.
badan dan nyawa berpakat dengan Sultan Masat untuk menculik puteri si bujur sirih, iaitu anak anda Sultan Syahrul Nizam. Namun rancangan mereka ini gagal dan Sultan menjatuhkan hukuman pancung kepada badan dan nyawa. Maka dengan itu tamatlah riwayat watak antagonis dalam filem Nujum Pak Belalang. Di dalam sesebuah lakonan juga terdapat watak bundar atau bulat. Watak bundar atau bulat digambarkan memiliki sifat seperti manusia biasa, iaitu tidak sepenuhnya jahat dan juga tidak sepenuhnya baik. Sifat yang dimilikinya pula sentiasa berubah-ubah mengikut situasi dan juga sukar untuk dijangkakan. Sebagai contoh, di dalam filem klasik Melayu Nujum Pak Belalang, Sultan Syahrul Nizam memiliki watak bundar. Sultan memiliki perwatakan yang baik, namun ada kalanya Sultan juga memiliki perwatakan yang jahat. Sebagai contoh, Sultan ingin menghukum Nujum Pak Belalang sekiranya Nujum Pak Belalang gagal menjumpai harta baginda dan juga gagal menyelamatkan Tuan Puteri yang telah diculik. Ahli Nujum, jika mereka tak dapat mengembalikan Puteri beta, mereka dihukum pancung. Dari sudut perwatakan yang baik pula, Sultan telah melantik Pak Belalang sebagai ahli nujum negara selepas Pak Belalang berjaya menjumpai harta baginda. Selain itu, Sultan turut merestui hubungan Tuan Puteri dengan Nujum Pak Belalang. Di hadapan beta, mereka juga akan dihukum. Cukup bulan, kawin. Mari adinda. Okay guys, sekarang kita masuk pada watak dinamik. Watak dinamik ni dia sinonim dengan watak bulat atau watak bundar. Dia ni watak dia ni berubah-berubah, sama ada baik pada lebih baik atau sebaliknya. Watak dinamik juga dia punya aksi, fikiran, pandangan, perasaan berkembang mengikut jalan penceritaan. Dia macam orang yang menggerakkan plot twist ni lah. Contoh macam Pak Belalang, dia dapat tahu lokasi lembu dan kambing yang dicuri. Dia tu nak jadi ahli nujum. Lepas tu waktu tilik tu dia kat Toko Hulu. Nampak tak? Tak nampak, tak lama dah. Lepas tu sewaktu dia nak jumpa Tuan Puteri kat taman. Lepas tu sewaktu dia jadi penunggu hutan, penunggu gua Bukit Tunggal dan lain-lain. Seterusnya saya ingin menerangkan sedikit mengenai watak pipih. Watak pipih ini tak sama seperti watak bulat, di mana watak bulat personalitinya dibentuk keseluruhan oleh pengarah, manakala watak pipih ini personalitinya hanya dibentuk satu saja. Secara mudahnya kita lihat watak pipih ini, kalau dia seorang yang jahat, maka sampai akhir cerita dia membawa perwatakan yang jahat. Dan di sebaliknya, kalau dia seorang yang baik, maka sampai akhir cerita dia akan membawa watak sebagai seorang yang baik. Apa kata kita tonton video klip seterusnya untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai watak pipih. Baginda Sultan telah tiba. Anandaku Tuan Puteri si bujur sirih. Bagaimana penyakit Ananda? Adakah berangsur sembuh? Ya, Ayanda. Penyakit anak anda berangsur sembuh, Ayanda. Syukur, syukur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang watak pipih protagonis.
Watak pipih protagonis ni dia merupakan pecahan kepada watak pipih. Watak pipih protagonis merupakan watak yang mempunyai tingkah laku yang datar dan tindak tanduknya dapat diteka oleh penonton sepanjang penceritaan. Watak pipih protagonis selalunya wujud setelah si pemegang watak beralih sokongan atau kepercayaan kepada watak utama atau mana-mana watak sampingan. Sebagai contoh dalam cerita Nujum Pak Belalang, watak pipih protagonis dapat dilihat melalui watak anak Pak Belalang, iaitu si Belalang yang pada mulanya dia menipu Sultan dengan mengatakan ayahnya melarikan diri setelah menipu raja dalam tilikannya. Akan tetapi, pada akhir cerita, ketika pertandingan teka-teki diadakan, Belalang telah menyokong raja dan membantu ayahnya dalam pertandingan tersebut. Apa yang kau heran tu? Kenapa bawa tukar baju, Pak? Kau ini macam orang tak kenal bapak. Kau dapat tahu tak? Bapak, kita tengah lari, Pak. Kita lawan. Jangan lari. Kau nak mampus ke Belalang? Tidak, Pak. Belalang tahu. Semua jawab pernah. Pertama, soal kayu. Yang mana hudung, yang mana pangkal. Serta dia menyokong ayahnya bertemu dengan Tuan Puteri. Okey, itu antara contoh watak pipih protagonis yang terdapat dalam cerita Nujum Pak Belalang. Okey, watak yang seterusnya adalah watak pipih yang berpihak kepada antagonis. Watak pipih ini tidak dibangunkan secara keseluruhan. Ia hanya merangkumi satu-satu aspek peribadi watak tersebut sahaja. Jadi, merujuk kepada watak pipih yang berpihak kepada antagonis ini, watak ini cenderung untuk melakukan perbuatan yang jahat. Jadi kita hanya dipertontonkan, diperlihatkan dengan tindak tanduk, tingkah laku mereka yang jahat sahaja di sepanjang cerita. Jadi dalam filem Nujum Pak Belalang ini, watak pipih yang berpihak kepada antagonis dipegang oleh Baginda Raja Negara Masai yang dilakonkan oleh Allahyarham Syarif Dul. Kita dipertontonkan dengan tindak tanduknya yang sangat licik. Dari awal, dia mencabar negara Beringin Rendang dalam pertandingan teka-teki yang mempertaruhkan negara Baginda dan juga negara Baginda Syahrul Nizam. Tapi malangnya Baginda telah tewas dalam pertandingan tersebut. Tidak dapat menerima kekalahan tersebut, Baginda Raja Negara Masai ini telah berkomplot dengan watak antagonis iaitu badan dan juga nyawa untuk menculik Tuan Puteri Baginda Raja Pohon Beringin Rendang. Dan sekali lagi, Baginda Raja Negara Masai ditewaskan oleh Nujum Pak Belalang. Watak statik merupakan satu watak yang tidak mengalami sebarang perubahan mengikut arus perkembangan cerita. Sebagai contoh, saya sertakan menurut filem Nujum Pak Belalang, di mana watak penjaga istana dalam filem tersebut merupakan salah satu contoh untuk watak statik. Berdasarkan klip video yang telah saya tunjukkan tadi, itu merupakan salah satu contoh watak statik yang ada pada filem Nujum Pak Belalang, di mana mereka menjalankan watak mereka sebagai penjaga istana daripada awal cerita sehingga ke hujung cerita dan mereka tidak terlibat dengan mana-mana watak yang lain. Watak sampingan ialah watak yang lebih kecil dari watak utama. Watak sampingan juga ialah watak yang membantu watak utama dalam membangunkan sesebuah cerita. Dalam filem Nujum Pak Belalang, watak sampingan dipegang oleh Belalang iaitu anak Pak Belalang. Bapa ini boleh dilihat apabila Belalang telah mencadangkan dan memberikan idea kepada bapanya untuk menjadi seorang ahli nujum. Kalau tak pun tanya sama Belalang, Belalang suruh tanya dengan bapa. Bikin apa? Kalau ni bapak ni ahli nujum lah. Makin berat. Belalang juga yang telah menyediakan bahan jampi bapanya. Dan sewaktu Tok Penghulu telah mencadangkan nama Pak Belalang kepada Sultan untuk menyelesaikan kes dan masalah di istana, Pak Belalang cuba untuk melarikan diri. Dan Belalang ni sendiri yang telah mencadangkan tempat persembunyian yang paling tepat kepada Pak Belalang. Kalau bapa nak pergi sembunyi, lebih baik bapa pergi di Bukit Tunggal. Di sana ada satu gua. Lagipun di sana tak banyak orang lalu lalang. Nanti kalau waktu makan, Belalang akan hantar makannya. Ya? Bukit Tunggal ya? Ya tak ya juga ya.
jangan lupa hantar makan tau. Baik, Pak. Nanti bapak ke Pulu. Jadi keseluruhannya ialah Belalang telah menyokong segala tindak tanduk Pak Belalang, watak utama dalam filem Menuju Pak Belalang.